Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bertemu pada slot sepanjang Ramadan kita ni, ataupun lebih tepat lagi slot sempena dengan PKPB ini, yang mana pada slot saya pada kali ini merupakan slot soal jawab berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam berpuasa. Jadi soalan yang telah ditujukan untuk perkara ni adalah Ustaz, penyoal telah bertanyakan berkenaan dengan Ustaz, Ramadan ni adalah bulan ibadah. Jadi sebagaimana kita maklum, bulan ni kita berpuasa selama sebulan, dan soalan ni sebenarnya soalan yang bagus, iaitu beliau cuba bertanyakan berkenaan apakah perkara-perkara yang selain daripada perkara yang perlu dibuat, apakah perkara-perkara yang jangan dibuat. Jadi sebab kita ni amalan ada dua, ada perkara yang perlu dibuat dan ada perkara yang tidak boleh dilakukan. Jadi dia tanya, selain daripada perkara yang perlu kita lakukan, seperti contoh kita memperbanyakkan ibadah dan juga berpuasa itu sendiri, apakah dia perkara-perkara yang jangan dilakukan, yang mana perkara ni boleh mengurangkan pahala berpuasa kita? Ini satu soalan yang baik. Baik, sebelum menjawab persoalan tu, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan. Selalu kita sebut Ramadan yang berkat, Ramadan yang berkat. Apa maksud keberkatan itu sendiri? Saya selalu tekankan tahun ni, iaitu tahun 2020 ni, kita cuba tengok balik, cuba kukuhkan kembali kefahaman kita berkenaan soal-soal dan perkara-perkara yang asas. Jadi perkataan berkat ni kita dah selalu guna dah. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan berkat? Berkat ni dia berasal daripada perkataan birkah. Dalam bahasa Arab, birkah ni maksud dia kolam ataupun tasik. Jadi disamakan persoalan berkat ni dengan tasik, kerana tasik ni airnya banyak, airnya bertakung dan airnya bertambah, dan juga airnya dia kekal. Dia tak macam sungai. Kalau sungai ni air dia duduk mengalir macam tu, dia tak tertahan kat satu tempat, dia mengalir saja. Tapi kalau kolam ataupun tasik, air dia tertakung, air dia banyak dan kekal banyaknya. Maka daripada situlah datang perkataan berkat yang selalu kita sebut tu, ataupun dari sudut kefahamannya, berkat ni sesuatu amal perlakuan yang sedikit tetapi pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksud berkat. Jadi bila kita sebut Ramadan ni bulan yang berkat, apa maksudnya? Maknanya sebarang amal soleh ataupun sebarang perlakuan yang baik yang dilakukan di dalam bulan Ramadan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soal keberkatan ni, kalau kita boleh masuk sikit, bukan dalam soal masa sajalah. Kalau macam contoh Ramadan ni, keberkatan dari sudut masa. Ada juga isu keberkatan dari sudut tempat. Sebagai contoh, kita tengok Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa, ibadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat. Buat satu dapat 10,000, buat satu dapat 100,000. Okey, sama juga dengan Ramadan. Amalan di dalamnya digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu maksud berkat. Jadi apa kaitan dengan soalan tadi? Para ulama telah membincangkan, kalau sesuatu tempat tu tempat yang berkat, ataupun sesuatu masa itu masa yang berkat, yang mana perlakuan-perlakuan yang baik, amal soleh itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula dengan amal yang tak elok, amal maksiat? Yang ni kita nak masuk pada perkara yang mencacatkan pahala puasa ni, perkara yang mengurangkan pahala puasa, mengurangkan pahala puasa. Kalau kita tengok amalan baik digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula dengan amalan buruk? Adakah digandakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini para ulama dalam bidang akidah telah pun membincangkan perkara ni, dan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Hadis ni disebutkan ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi tu ada disebutkan, iaitu secara ringkasannya, barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan dan dia berhasil melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakannya sebanyak 10 kali ataupun 70 ataupun 700 kali ataupun lebih daripada itu. Kemudian di akhir hadis tu kata Nabi SAW, barang siapa yang berniat untuk berbuat perkara keburukan
lalu kemudian dia berhasil melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan baginya jumlah kesalahan ataupun dosa tu satu ataupun setimpal dengan perbuatan yang dia buat tu. Jadi di sini ulama membincangkan kalau dalam bulan yang berkat ni, dari sudut dia punya bilangan pahala tu, bilangan pahala kalau kebaikan dia digandakan, dia diperbanyakkan kuantiti dia. Tetapi dalam soal perkara-perkara keburukan, dari sudut dia punya amount ataupun dari sudut dia punya jumlah dia tidak digandakan, tetapi dari sudut serius dia, dari sudut besarnya perkara itu, dia digandakan oleh Allah SWT, dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan orang yang melakukan maksiat. Barangkali orang yang berjudi di berjudi di luar daripada tanah haram dengan orang yang berjudi di tanah haram, mana lagi besar? Dari sudut dia punya dosa tu, dua-dua dosa, bukannya tanah haram, tanah halal. Ustaz, tanah haram ni tak boleh berjudi, tanah halal ni halal berjudi. Bukan macam tu. Okey, bila disebutkan tanah halal ni di luar daripada tanah haram ni, tanah halal ni, kita kata seorang itu berjudi, berdosa dah, berdosa besar. Tetapi kalau dosa besar itu dilakukan di dalam kawasan tanah haram, maka perkara itu dia punya kadar serius dia lebih tinggi lagi, kadar besar dia tu lebih tinggi lagi berbanding daripada tempat-tempat biasa. Jadi sama juga dengan isu Ramadan. Okey, amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya, tetapi amalan buruk yang dilakukan dalam Ramadan tidak digandakan, tetapi dia punya tahap serius dia tu berbeza berbanding pada bulan-bulan lain. Okey, jadi berbalik pada tadi, kalau macam tu apa dia kaitan dengan amalan yang merosakkan, amalan yang mencacatkan pahala puasa, Ustaz? Kita kata perkara-perkara asas juga, balik pada perkara-perkara asas. Ada orang yang dia berpuasa, okey, dia berpuasa lalu kemudian dia melakukan perkara-perkara yang pada asasnya kita kata puasa tu bagus dah, tapi tak solat. Yang ni satu isu lagi. Kadang-kadang ya, sidang penonton sekalian, bila kita sebut berkenaan perkara ni, ada masanya kadang-kadang kita rasa macam soal ni soal lama, Ustaz. Mana ada dah orang puasa tapi tak solat. Kita kata orang puasa tapi tak solat ada, orang tak solat tak puasa pun ada, orang hok solat tapi tak puasa pun ada juga. Ini dah tentulah ni di luar daripada perbincangan uzur syar'i, yang tu perbincangan lain lah. Okay, jadi perkara-perkara yang asas dia berpuasa, sebab ada orang yang dia berpuasa, kalau kita tengok zaman dewasa kini lebih kurang 5, 6 atau 10 tahun lepas, kita kata kadang-kadang puasa ni dia jadi satu trend. Bukanlah dekat semua tempat, tapi sebahagian orang dia jadi satu budaya hidup. Rasa seronok kan bila nak buka tu, berkumpul dengan kawan-kawan kat kedai mamak, berkumpul dekat dekat restoran-restoran, dia jadi satu trend. Kalau setengah tempat tu kalau buka puasa pukul 7.20, kita ni pukul 6 lebih, 6.30 baru nak pergi cari makan. Tak ada dah, restoran semua kata dah penuh apa semua. Tak salah nak berbuka puasa tu, tapi dia jadi trend. Berbuka puasa, duduk kat situ, makan seronok, sembang sampai ke waktu isyak, maghrib dia terlebur. Jadi ni perkara-perkara yang dia dah puasa tu bagus dah, tapi puasa dia tu lebih kepada dia jadi satu waktu seronok, sebab boleh berhimpun dengan kawan-kawan, boleh bersembang dan sebagainya. Kalau suami keluar dengan kawan-kawannya, kalau isteri keluar kawan-kawannya, keadaan tu dia jadi satu satu budaya keadaan tu dah jadi satu budaya yang merunsingkan. Jadi kalau kita ni berpuasa, kalau seorang itu berpuasa tetapi tidak mendirikan solat, dah tentulah itu kita kata satu perkara yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik juga pada tadi, kalau bulan lain dia tak solat, bulan Ramadan tak solat, lagi teruk lagi lah. Okey, jadi itu di antara perkara, iaitu kita buat perkara, sebahagian perkara yang Allah suruh puasa tu kita buat, tetapi perkara lain yang Allah suruh kita tak buat. Kita tidak menunaikan solat, salah satunya. Kemudian apa lagi yang mencacatkan pahala puasa? Begitu juga dengan kita berkata dusta. Yang ni pun satu perkara yang suka saya sentuh, sebab zaman sekarang ni zaman bila komunikasi ini dipermudahkan. Kalau kita tengok dulu, lebih kurang 20, 25, 30 tahun lepas, komunikasi ni agak sukar, agak susah. Sebab ketika tu yang ada komunikasi cuma melalui telefon. Telefon pun kita kata nama orang pun tak ada, kena ingat nombor telefon tu. Kalau sebelum tu lagi, telefon yang duk pusing gerak, nak dial tu pun, kalau dah katalah sekarang
nombor handphone ada 10 nombor kan, silap masuk nombor terakhir, kena ulang balik daripada awal. Zaman dulu komunikasi susah. Sebelum tu lagi telefon pun bukan semua rumah ada telefon. Sebelum tu lagi pun ada main Telegram, bukan Telegram app, so Telegram hot asal yang tet yang keluar pendek tu kan. Zaman dulu komunikasi susah. Jadi disebabkan tu barangkali dari sudut bila disusahkan connection ataupun hubungan di antara manusia ni, barangkali dekat situ adalah juga kita kata terjaga sikit isu komunikasi ni. Bukan kata ketika tu semua orang baik, taklah. Masalah ni daripada dulu ada dah. Cuma sahaja dengan berlaku era globalisasi ni, bila kita dihubungkan dengan internet tu pun bukan zaman modem bukan zaman yang tu. Bila internet ni semua dekat handphone ada, dekat tab ada, dekat laptop ada internet dan sebagainya. Kemudian muncul pula zaman media sosial. Lagilah pula bila hubungan tu semua benda dia jadi satu klik saja. Nak marah orang, masuk dalam Facebook, pak, keluar satu klik, keluar satu dunia boleh baca. Nak marah orang, tulis kat Twitter, tekan send, satu dunia boleh baca. Ni tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, ni adalah zaman fitnah dari sudut komunikasi ni lebih besar. Okey, betapa banyak kita tengok kes penceraian berlaku disebabkan oleh media sosial. Betapa banyak kita tengok kes pergaduhan berlaku disebabkan oleh media sosial. Tadi pun saya bersembang dengan seorang sahabat baik saya, Ustaz Nafi kat sini. Dia sebut berkenaan dengan isu di media sosial ni, ada orang duk main macam ramalan-ramalan pula, masukkan nama dan sebagainya. Ramalan keluar jodoh kamu siapa, dalam tempoh 10 tahun kamu dapat kerja apa. Astaghfirullahalazim. Ni perkara-perkara yang barangkali bagi setengah orang dia nampak sebagai hiburan. Okey, begitu juga kalau seorang tu nak marah, bergaduh dengan sahabat ke, bergaduh dengan pasangan sekalipun, ataupun cuba nak kritik pihak-pihak tertentu dan sekalipun, mari media sosial ni, masuk dalam media sosial ni, dia pada hakikatnya, sebab Nabi SAW tak sebut kamu masuk media sosial. Nabi tak sebut macam tu. Tapi Nabi SAW ada sebutkan berkenaan dengan isu masalah tidak menjaga mulut, tidak menjaga perkataan ketika berpuasa. Sebab tu baginda SAW sebut berkenaan dengan puasa ini adalah perisai. Perisai maksudnya apa? Bila seseorang itu dicaci, bila seorang itu diberikan, dilontarkan perkataan yang buruk kepada dia, dia sebut pada diri dia apa? Inni saim, saya berpuasa, saya berpuasa. Kadang-kadang bila kita baca hadis ni, kita nampak dari sudut, yang tu kalau orang sebut kita depan-depan. Media sosial lain cerita. Mungkin kita tak sebut macam tu, tapi pemikiran separa sedar kita, kadang-kadang kita nampak macam tu. Kita baca hadis Nabi, kita terbayang, ini kalau orang kata kita depan-depan. Kalau kat media sosial, laju je balas, kan? Kawan tu balas, lepas tu balas pula, bergaduh-gaduh. Kalau ikut kiasnya sebenarnya yang bergaduh dekat media sosial sama lah macam gaduh. Kadang-kadang yang dalam media sosial tu perkataannya wallahi lebih buruk, lebih huduh daripada yang bergaduh depan-depan tu. Ni sidang menonton sekalian, antara perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Sebab Nabi dah sebut dah, bila orang sebut, orang caci kita, orang sebut perkataan tak baik, mencela kita, kita sebut inni saim, saya berpuasa, saya berpuasa. Tapi bagi orang yang dia berpuasa tapi media sosialnya, pergaduhannya tak boleh nak tinggal. Ramai yang sebut pada saya, Ustaz, tapi media sosial ni banyak dia punya faedah. Betul, banyak dia punya faedah, tapi dia punya mudarat pun banyak juga. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, dalam agama ni mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat. Kita lupa bab mudarat tu. Bila kita nak pertahankan, kita kata banyak manfaat. Betul, kita tidak nafikan banyak manfaat, tapi mudaratnya pun banyak juga. Okey, jadi itu di antara perkara yang mencacatkan pahala puasa kita, masuk dalam media sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga, kita cuma berpuasa ni cuma sekadar kita menjaga diri daripada makan minum dan juga perkara yang membatalkan puasa saja. Tetapi perkara-perkara yang sebelum tu dah ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak jaga. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam buku dia Al-Ihya, dia ada sebutkan puasa ni ada puasa awam, ada puasa khusus. Yang puasa lebih khusus, yang tu puasa para rasul, yang tu tak sempat kita bincangkan. Tapi dua puasa, iaitu puasa awam dengan puasa khusus. Apa dia puasa awam? Dia kata puasa awam ni adalah orang yang menahan lapar dan dahaga sahaja. Orang yang menahan lapar dan dahaga sahaja. Benda lain dia tak tahan. Dia tahan lapar dahaga dan perkara membatalkan puasa saja. Kalau kita tengok dalam dalil yang sebutkan betul-betul perkara membatal puasa ni adalah apa dia? Saya ingat semalam sahabat saya Ustaz Kadir bincang berkenaan perkara ni, perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan minum dan juga
bersetubuh pada siang hari Ramadan. Okey, ada pun yang lain tu itu atas ijtihad lah, ada yang betul ada yang salah. Yang tu pun saya ingat semalam sahabat saya dah bincangkan berkenaan perkara tu. Ala kulli hal, nak menceritakan orang yang jenis puasa awam ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dia kata dia jaga yang tiga ni saja. Dia tahan lapar, dia tahan dahaga, kemudian dia tahan daripada perkara hubungan seksual yang membatalkan puasa. Yang lain dia tak tahan. Okey, dari sudut pandangan mata dia. Sekarang pun satu lagi, bila rumah kita ni dah masuk kaca televisyen, fitnahnya pun lebih besar lagi. Saya tak kata sampai jangan ada televisyen kat rumah, tak sebut macam tu. Kalau ada yang nak buat juga, itu atas pilihan masing-masing. Memang tidak dinafikan ada manfaat yang besar dapat daripada situ. Tapi dekat TV, barangkali dekat luar kita jaga pandangan kita, tapi dekat TV, kacamata TV lagilah pula. Kita punya program-program, kita punya kisah-kisah pula banyak ambil daripada negara luar, banyak yang utamanya daripada Amerika Syarikat, kemudian daripada negara luar, daripada Australia, daripada Korea, daripada banyaklah sekarang segala Turki, segala apa pun ada juga lah masuk. Perkara-perkara sedemikian dalam keadaan kita berpuasa, seolah-olahnya bila dekat luar kita tengok orang yang tak menutup aurat, kita alih pandangan kita, astaghfirullahalazim. Tapi dalam TV iklan shampoo ke apa, seolah-olah macam tak apa ustaz ni dalam TV, dia bukan kat luar. Walhal sebenarnya dia punya pengharaman itu sama saja. Okey, ada yang kata ustaz tak apalah kat luar tu kita tak tutup aurat sebab TV tak tutup aurat. Dia bukan macam tu. Apa orang putih, saya tak suka nak ambil kata orang putih, tapi orang kata two wrong doesn't make it right. Okey, dua perkara yang salah tak menjadikan dia betul. Sebab yang kat luar tak pakai tudung, kat dalam TV tak pakai tudung, jadi tak apa sebab dua-dua tak pakai tudung. Dia bukan macam tu. Sepatutnya kita jaga pandangan kita daripada yang dekat. Kita tengok live ni pun jaga pandangan kita, yang kita tengok dalam televisyen pun kita jaga pandangan kita. Sebab tu ni pun satu perkara, terutamanya pula ni zaman PKPB ni memang dikurangkan bolehnya untuk kita keluar ni. Dan juga sekarang dalam masa yang sama anak-anak kita pun tengah bercuti, kan? Sekolah semua tutup, wallahualam tak tahu bila buka balik. Dalam keadaan macam tu, pesan saya pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, tolong tengok ahli keluarga kita. Dia tengok cerita apa. Jangan biarkan dalam keadaan mereka yang membesar ni, dia tengah curious, dia tengah perasaan ingin tahu dia tu banyak, kita tinggal dia di TV. Buat apa anak, buat apa, kata tak ada, duduk tengok TV je kat depan tu, tak ada buat apa, kata dia tengok cerita apa, tak tahu lah. Jangan macam tu. Sebab kita tahu televisyen ni macam-macam. Dengan sekarang pun Astro bagi siaran percuma sampai habis PKPB dan sebagainya pun, kita tak tahu. Bukan kita tahu, kena ambil tahu apa cerita yang dia tengok tu. Dia tengok cerita budak-budak ke, dia tengok Nusa ke, ataupun dia tengok cerita orang kata apa, adult punya rating ke apa. Wallahualam, kita tak tahu. Jangan ambil ringan berkenaan perkara tu. Sama juga, yang lebih teruknya lagi apa dia, anak duduk sebelah, kita join anak tengok cerita-cerita yang tak diizinkan. Cerita-cerita yang kita tengok banyak dia punya fitnah, banyak sin-sin, banyak adegan-adegan yang tak eloknya, sama ada cerita tempatan ataupun cerita luar negara. Tak kurang kita kata, kan. Bukan saja kita larang dia tengok, kita pun duduk sebelah, kita tengok dengan dia. Ini di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, iaitu orang yang berpuasa, dia menahan dia punya lapar dia menahan dia punya dahaga dia, tapi perkara-perkara lain dia tak jaga. Disebabkan tu kata Al-Ghazali, berpuasa secara khusus ni adalah orang yang dia berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan dahaga, dia menahan daripada perkara membatalkan puasa, dan juga dia menahan diri dia menahan pandangan dia, dia menahan telinga dia menahan perkataan dia daripada perkara-perkara yang mungkin tak batal. Kita kata, maaf cakap, tapi kalau kita cerca orang, kita maki orang ketika puasa, batal tak puasa? Tak batal. Kalau kita tengok, bukanlah kita lah, kalau orang lain kita tengok perkara yang saya sebut dalam televisyen, tak patut kita tengok, batal tak puasa? Tak batal puasa. Kalau kita dengar perkataan-perkataan yang tak baik, zaman sekarang pula dengan lagu-lagu, dengan ada yang dengan lirik yang tak elok, ada yang lirik yang membangkitkan syahwat, ada lirik yang memang nak bagi marah, nak bagi panas telinga, panas hati dengar, kan. Batal tak puasa dengar tu? Tak batal kita kata. Tetapi dia masalahnya adalah dia mengurangkan pahala puasa. Ramadan ni datang setahun sekali saja. Ada orang yang dia tak sempat tengok Ramadan yang berikutnya. Semalam pun saya, alhamdulillah, satu ilmu baru yang saya nak kongsikan bersama para penonton. Saya sendiri pun baru tahu bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan. Dan ni pun pagi tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat berita Al-Fadhil Ustaz, Allah yarham,
Ismail Kamus kita meninggal dunia, masya-Allah. Ini saya mengingatkan saya kepada firman Allah kepada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tak tarik ilmu daripada dada manusia secara tiba-tiba, tapi dia tarik dengan cara mematikan ulama, mematikan orang-orang yang alim. Masya-Allah, Allahyarham Ustaz, banyak yang saya ambil faedah daripadanya. Daripada saya kecil dulu, daripada zaman kaset dulu, memang ayah banyak belikan ceramah-ceramah Ustaz Ismail Kamus untuk belajar daripadanya. Mudah-mudahan segala amalan dia, segala sumbangan dia, segala ilmu dia yang telah dimanfaatkan oleh beribu-ribu ataupun berjuta-juta rakyat Malaysia ni, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita doakan kesejahteraannya, insya-Allah. Ala kulli hal, saya nak sebut tadi betapa ramai orang yang Ramadan tak sampai ke Ramadan yang depan ke. Ramadan ni kita pun tak ada jaminan kita boleh tengok sampai hari raya, tak ada jaminan. Mungkin kita rasa macam tu, tapi tak ada jaminan. Kita juga tak ada jaminan Ramadan depan kita masih ada. Jadi bila sampai bulan Ramadan ni, bukan sahaja berpuasa itu kita usahakan, malahan juga melakukan perkara yang memang Allah suruh. Back to basic balik. Saya ingat Menteri Agama Dr. Zul kita ada sebut lebih kurang seminggu lepas berkenaan dengan antara perkara kalau nak berjaya dalam hidup ni, solat tepat waktu. Masya Allah, satu nasihat yang baik, solat tepat pada dia punya waktu dia. Ni bulan Ramadan ni satu peluang ataupun satu masa yang baik untuk kita nak mulakan sedemikian. Kemudian begitu juga soalan tadi tu, tambah dengan sedikit lagi. Dia tanya, habis tu Ustaz, kalau kita ni dah terlanjur, ni pun kita dah masuk setengah Ramadan, kita pun barangkali ada benda-benda yang kita tak terhati yang saya sebut tadi. Barangkali kat media dekat berjumpa, sekarang pun zaman social distancing ni pun tak boleh nak berjumpa dengan orang kerap apa semua kan. Mungkin kita kurang berjumpa situ, tapi dekat media sosial saya tak jaga umpamanya. Dengan televisyen saya tak jaga Ustaz. Dengar radio pun duk dengar lara saja. Tak ada lah nak dengar IKM, FM ke, dengar kuliah-kuliah ke apa. Tak ada nak dengar macam tu. Habis tu macam mana Ustaz? Ni pun pejam celik kita dah sampai setengah Ramadan apa Ustaz, macam mana kita nak buat? Jawabnya, saya ingat perkara-perkara macam ni dalam fiqh sunnah, Syed Sabit menukilkan daripada Ibnu Hazmi apabila beliau membincangkan berkenaan dengan masalah orang yang tertinggal solatnya macam mana. Itu lain cerita lah, maksudnya nak qada tak qada itu memang ada khilaf, saya pun tak sempat nak sentuh. Tetapi Ibnu Hazmi sebut macam mana pun perkara yang kita sepatutnya kita buat ataupun kita dah melakukan kesilapan, kita telah melakukan dosa, selain daripada bertaubat, kita kata perkara yang boleh kita usahakan adalah untuk nak baiki balik perkara-perkara yang kita sepatutnya buat kita tak buat. Sepatutnya solat tak solat umpamanya salah satu, ataupun perkara-perkara kesilapan dosa yang kita dah buat tu dah terlanjur dulu. Nak buat macam mana? Yang pertama bertaubat, dan yang kemudian tampung balik dengan perkara-perkara sunat. Ingat ni penting, bulan Ramadan ni pula tampung balik dengan perkara-perkara sunat. Barangkali kalau dalam solat tampung balik dengan solat-solat sunat. Bulan Ramadan ni peluang keemasan. Kita bangun sahur, bangun awal sikit, sempat kita buat tahajud 2 rakaat. Kalau bulan lain tak sempat, ada orang tak sempat nak melakukan tahajud, bulan Ramadan sebelum sahur solat 2 rakaat. Ataupun kalau orang yang berkemampuan, witir malam tu cuba akhirkan. Akhir maksudnya buat tahajud 2 rakaat, kemudian baru dia witir 3 rakaat, baru makan sahur umpamanya. Kalau umpamanya di sini di Perlis ni azan 5.56 lebih kurang macam tu, barangkali bangun pukul 5, sekejap dia solat, ambil masa 10 minit dan sebagainya, dah lepas tahajud. Begitu juga pada sesi malamnya, pada mungkin orang tak berapa banyak ada yang tidak memperbanyakkan solat sunat. Bulan Ramadan semua orang sama-sama buat solat tarawih. Sekarang pun zaman PKPB ni, setiap ketua keluarga jadi imam kepada keluarga masing-masing. Kita kata ada ibadah sama bertambah. Begitu juga dengan bulan Ramadan ni, tambah PKPB lagi, tak boleh nak pergi mana, duduk kat rumah, banyakkan baca Quran. Mandi awal pukul 6 lebih dah mandi, sementara tunggu waktu berbuka, baca Quran 2 muka surat, 4 muka surat. Ini adalah peluang untuk kita banyak buat amal soleh. Begitu juga dengan bersedekah. Kita kata kan, sedekah tak perlu fikir benda-benda besar. Ustaz, saya nak sedekah untuk menyelesaikan perang di Syria Ustaz, tu besar sangat lah. Kalau boleh buat, bagus lah. Tapi kadang-kadang kalau kita fikir besar sangat, kita tak buat terus. Barangkali kita kata masak lauk lebih, bagi kat jiran. Jiran tu pun set lagi masak lebih, bagi kat kita dan sebagainya. Alhamdulillah, saya senang cerita, saya duduk di kejiranan yang sangat-sangat baik. Petang kalau nak buka puasa tu ada je orang datang, Ustaz kami buat bubur lambuk, bagi. Alhamdulillah, Ustaz kami buat bubur kacang. Sekali lagi pula ada orang
orang datang, ustaz bagi mutabak ustaz. Saya kata apa buat ke? Dia kata tak, saya memang saya kadang-kadang beli, saya bagi kat semua jiran kita. Masya Allah. Ini perkara-perkara yang boleh kita contohi dalam bulan Ramadan ni, dalam keberkatan ni, dalam pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun ingat balik banyak benda silap kita buat. Barangkali benda yang kita perlu buat, kita tak buat. Barangkali benda yang Allah kata jangan buat, kita pergi buat pula dah. Okey, bulan Ramadan ni untuk kita nak bagi pahala puasa kita ni cantik, selain daripada puasa tu sendiri, ingat apa dia? Tunaikan perkara-perkara yang wajib, kemudian banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga tambahkan dengan perkara-perkara sunat sebanyak mungkin. Dan satu perkara akhir saya nak pesan daripada hadis Nabi SAW. Ramai orang baca hadis ni, dia kata ustaz, amalan yang baik ni amalan yang berterusan, sedikit dan berterusan. Penonton silap. Amalan yang paling baik adalah amalan yang banyak dan berterusan. Sebab hadis tu Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha sebut amalan yang paling disukai Nabi SAW adalah amalan yang istiqamah, yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Apa maksud walaupun? Walaupun maksudnya tak larat buat banyak, buat sikit tapi berterusan. Bukan kata amalan yang paling baik adalah sikit tapi berterusan, bukan. Yang paling baik adalah banyak dan berterusan. Sahabat radhiyallahu anhu, tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW mendoakan bahawasanya semua pintu syurga tu panggil nama dia. Pintu puasa panggil nama dia, pintu solat panggil nama dia, pintu jihad panggil nama dia, pintu sedekah panggil nama dia. Menunjukkan apa? Menunjukkan amalan dia banyak dan berterusan. Tapi kalau tak mampu banyak dan berterusan, maka lebih baik sedikit dan berterusan daripada banyak tetapi buat sekali dua habis. Okey, fahami konsep tu betul-betul. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik bagi kita. Mudah-mudahan juga pesan saya dalam Ramadan ni, cuba ambil satu amal yang kita target, kita ambil satu amal yang kita tak pernah buat. Ada orang tak pernah buat solat witir sebelum ni. Ramadan ni lazimkan solat witir dan azam saya nak bawa solat witir ni daripada Ramadan ni, kemudian saya nak istiqamah sampai Ramadan depan. Kalau orang yang dah buat solat witir, barangkali saya nak buat tahajud paling kurang 2 rakaat. Okey, Ramadan ni buat tahajud dan saya target tahajud ni saya nak bawa sampai ke Ramadan depan. Ada orang pergi masjid, ustaz selama ni saya pergi masjid saya lenggang kangkung, lenggang pinggang gitu kan. Jadi pada kali ni saya setiap kali pergi masjid saya nak bawa RM2 untuk bagi ke masjid. Ini amalan-amalan yang kita mulakan Ramadan dan azam sampai ke Ramadan yang depan. Dan insya-Allah kalau kita sampai Ramadan yang depan, tambah pula amalan lain, bawa pula ke Ramadan yang satu lagi. Baik, saya ingat sekadar itu saja daripada saya. Harap-harap ada dia punya manfaat dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.